Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita bermujahadah. Lawa segala-galanya alhamdulillah kita dapat hadir masjid untuk solat subuh berjemaah. Riwayat mengatakan apabila manusia nak tidur, manusia nak bangun daripada tidur untuk beribadat waktu malam ataupun untuk solat subuh, syaitan akan ulik dengan sebut satu perkataan, alaika lailun tawilun. Syaitan kata malam masih panjang lagi, tidur lagi lah, dia kata. Itulah dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah apa dia ni, perjuangan syaitan untuk menghalang manusia daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada waktu pagi disebut khas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana syaitan sebut alaika lailun tawilun, alaika lailun tawilun, alaika lailun tawilun, di mana maksud dia malam masih panjang lagi, boleh berehat lagi, boleh berehat lagi sebagainya. Itulah semua di antara gangguan ataupun perjuangan syaitan untuk menghalang manusia daripada mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tuan-tuan semua, kita boleh bangun, kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh ambil semaya. Kemudian kita semaya, ini antara senjata yang boleh apa dia ni, boleh kita lawan syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjaya. Yang kedua tuan-tuan semua, kita agak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mari masjid ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Istimewanya orang yang boleh mari masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang berpagi-pagi ke masjid ataupun waktu petang dia pergi masjid, Allah Subhanahu wa taala akan sedia baginya tempat yang begitu istimewa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada waktu pagi dia pergi ataupun sama ada pada waktu petang. Ini tentu semua di antara istimewanya orang-orang yang boleh mujahadah, orang-orang yang boleh tinggal segala-galanya untuk bagi tumpuan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan kita haraplah insya-Allah semoga habuan ataupun keistimewaan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk pagi ini saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan kunci-kunci rezeki, kemudian keberkatan rezeki kita. Tentu semua orang kalau bab bicara bab rezeki, semua orang nak berlaku lah. Semua orang nak berlaku masalah rezeki ataupun kemudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini insya-Allah kita akan tengok bagaimana Islam diajar kita bagaimana untuk mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kita nak korek, bagaimana kita apa dia panggil, nak cari punca rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kembali pada apa yang saya sebut sebelum ni lah. Apabila kita bicara masalah rezeki, jangan kita ingat hanya sekadar kebenaran di hadapan kita, duit ataupun pangkat ataupun sebagainya. Kita kena ingat bahawa apabila sebut rezeki Allah Subhanahu wa taala, lebih pada itulah. Rezeki ini adalah kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sama ada dalam bentuk kebenaran ataupun dalam bentuk yang berbagai-bagai. Kita boleh sihat, kita boleh mari masjid, kita boleh tolong orang, kita boleh jaga anak, kita boleh didik anak dan sebagainya jadi anak soleh. Itu semua adalah rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Cuma dalam masalah puncak rezeki ni tuan-tuan semua, kita agak beza dengan orang lain. Kalau orang lain tuan-tuan semua kalau sebut cari rezeki ni, dia lebih melihat kepada apa dia ni benar-benar zahir ataupun kaedah-kaedah zahir untuk mendapat ilmu, kerja sungguh dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan semua kita akan tengok bagaimana Islam ajak kepada kita melalui panduan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu taala ataupun panduan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada beberapa perkara yang dikatakan puncak ataupun sumber ataupun kaedah untuk dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita cuba pakat tengok, moga-moga apa dia ni kita boleh buat benar-benar gini, insya-Allah kita mengharapkan dia adalah memberi pulangan kepada kita lah, khususnya dalam usaha untuk kita mencari kemudahan ataupun rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, saya nak sebut cara poin lah untuk pagi ni. Yang pertama sekali ialah melalui kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita faham makna segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia faham segala benda yang berlaku, segala apa dia ni benda kemudahan dan sebagainya berlaku dalam kehidupan kita, ini semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak boleh buat. Yang boleh beri manfaat, yang boleh beri mudarat, yang boleh beri keuntungan apa semua itulah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara akidah ataupun kepercayaan yang kita tanam daripada awal. Cuma kita belajar dalam Al-Quran ataupun kita belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala lah punca kepada rezeki, ya, punca kepada segala-gala kebaikan yang akan diberi kepada manusia. Cuba tengok tuan-tuan semua, kan? Cuba tengok benda-benda yang tak musabah tapi kadang-kadang boleh hidup. Kan? Cuba tengok apa dia binatang-binatang yang kita rasa bagaimana dia boleh hidup, sedangkan tengok segi zahir yang kira mati dah lah. Ya, cuba tengok apa ulat-ulat adalah pokok-pokok dan sebagainya ataupun apa-apa tak kira lah. Yang boleh dia boleh bergerak, dia boleh hidup, dia boleh panjang umur dia, kan? Ini siapa yang bagi? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua kita tak dapat tidaklah dalam usaha untuk kita mendapat nikmat dan usaha untuk kita capai rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ni, maka pergantungan kita yang pertama sekali ialah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada riwayat mengatakan tuan-tuan semua, setiap malam Allah Subhanahu wa taala, setiap malam Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu subuh, kan, dia bagi tawaran kepada manusia berbagai-bagai. Di antaranya dalam satu riwayat mengatakan man dzalladzi yastarziquhu arzuqhu. Siapa-siapa yang minta apa dia ni nak minta rezeki, maka aku akan bagi rezeki kepada dia. Ini tentu berasal kepada ni, maknanya doa ni sebahagian daripada kaedah untuk dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat tuan-tuan semua, sebelum daripada waktu subuh ni ditanya berapa soalan lah, gapo yang manusia nak, kan? Cuma gitulah kita moga pakat tidur belaka tak apa gitu yalah. Tapi dikatakan tuan-tuan semua sebelum daripada sebelum daripada waktu subuh ataupun waktu sahur kita panggil, di sanalah apa dia tawaran-tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nak gapo. Antara yang sebelum hadis ialah siapa-siapa yang nak rezeki, katanya Allah Subhanahu wa taala, arzuqhu, aku akan bagi rezeki kepada dia. Inilah tuan-tuan semua yang dikatakan apa dia ni, doa adalah sebagai satu daripada kunci untuk mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dalam perjalanan hidup kita tuan-tuan semua, kan, kadang-kadang tak suka-suka, kadang-kadang kita nak cari duit mana, kadang-kadang masa kita parah, tapi apabila hati kita dekat bulat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tak suka benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kita yakin bahawasanya apa yang berlaku ini adalah anugerah, apa yang berlaku ini adalah keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan semua, antara apa dia ni, antara pintu rezeki kedua ialah melalui kita usahalah cari rezeki. Kalau ada bentuk kebendaan, maknanya kita kena cari. Dia tak boleh dicokoh rumah ke apa semua, kan? Minta Allah Taala bagi rezeki tak boleh. Ini satu kaedah yang Allah Taala apa dia ni atur kepada manusia dah. So boleh bagi sangat. Kun fayakun tu yang boleh buat. Tu mana kita baca dalam surah Yasin. Jadilah Allah Taala bagi. Nak bagi kenyang selalu pun tak apa. Nak bagi apa dia ni, nak bagi sihat selalu pun tak apa. Tapi Allah Taala ajar kita, maknanya kita kena usaha cari. Famshu fi manakibiha. Allah Taala sebut dalam Quran, wallazi apa dia ni, wallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah Taala tuan-tuan semua, Allah Taala sedia kemudahan kepada kita di muka bumi, kemudian Allah Taala minta supaya kita bertaburan
cari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lain makna tuan semua, rezeki tidak mari golek gitulah. Rezeki dia perlu kepada usaha. Ini satu kaedah yang Allah Taala atur kepada manusia, kan? Yang kata apakah duduk cokoh rumah yang mengatik ke tak, maknanya ada di sana usaha-usaha yang diminta supaya apa dia ni kita lakukan. Bahkan dalam Islam pula tuan-tuan sangat-sangat digalak. Memang kita diminta, tak usah peluk diri, tak ada duit kita diminta supaya usaha mencarinya. Siapa Nabi SAW ajar di kalangan sahabat, kadang-kadang setengah-setengah orang tak ada kerja, Nabi ajar supaya cari makan, cari apa dia ni, cari bahan-bahan daripada hutan kemudian bagi jual. Nak ceritanya adalah hadis ni Rasulullah SAW nak ajar kepada sahabat, nak bina sahabat dalam pencarian rezeki pada Allah Subhanahu wa taala ni. Tak cukup hanya sekadar duk cokoh di rumah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana apa dia ni perlu kepada usaha-usaha yang kita lakukan. Nah, sebab itulah usaha tuan-tuan semua, usaha ni kita beri minta supaya usaha ni sungguh tekun dalam kerja-kerja kita. Sebab tu dalam pencarian rezeki ke kampung-kampung semua, ke Islam letak satu benda dia panggil itqan, dia panggil sungguh, atau dia panggil apa dia ni cakna lebih dalam pencarian kita, kan? Nah, sebab itulah dalam ibadat tuan-tuan semua, di antara prasyarat untuk dapat pahala, untuk dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita dalam ikhlas, yang kedua ialah kita kena buat dalam tekun, dalam keadaan sungguh. Hatta dalam ibadat, hatta dalam bab-bab lain pun kita tuan-tuan semua, dalam bab pencarian rezeki dan sebagainya, Nabi SAW minta supaya kita sungguh. Siapa riwayat mengatakan Nabi SAW, siapa Nabi bagi galakkan pula, bagi semangat. Nabi kata siapa-siapa yang keluar waktu pagi untuk buat kerja semata-mata untuk cari rezeki untuk mak ayah dia, untuk anak-anak dia, untuk keluarga dia, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sedekah atau perkataan lain dinilai sebagai amal soleh yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan semua, sahabat-sahabat Nabi ni kadang-kadang jamah tangan, nampak khasak tangan, itu petanda kerja sungguh. Siapa Nabi puja macam itu, kan? Inilah tuan-tuan semua Islam diajar dalam masalah kesungguhan ibadat kau semua, maknanya sungguh itu adalah tangga untuk dapat apa dia kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan semua di antara apa dia ni kita panggil kunci yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah kita cari melalui usaha kita untuk mendapatkan rezeki. Yang ketiga pula tuan-tuan semua, kita istiqamah. Kita istiqamah dalam kerja-kerja molek, kerja Islam kita panggil lah. Kita istiqamah dalam kehidupan kita. Kita buat benda molek seumur kekal lagi itu. Itu juga tuan-tuan semua dikatakan puncak rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah kamu istiqamah dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan bagi rezeki. Cuba tengok tuan-tuan semua, orang yang istiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang muslim, ya, cuba tengok orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu, istiqamah dia nak mengajar orang semua, istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala semua. Kadang-kadang tuan-tuan semua Allah Taala bagi rezeki ke dia. Cuba tengok di kalangan orang-orang tok guru, katalah dia tak ada pakai apa, dia tak ada lah kerja macam orang lain, tapi istiqamah dia tabur ilmu kepada masyarakat. Istiqamah dia apa dia ni tabur kebajikan kepada anak murid dia dan sebagainya. Cuba tengok tuan-tuan semua, tok guru dulu kadang-kadang tak ada kerja, tak ada, dia mengajar ya, tapi rezeki dia lebih besar, lebih hebat daripada orang lain. Kadang-kadang masa dia mati, dia berkata tengok gerai-gerai tanah tak banyak, kadang duduk di bawah dia, bawah bata dan sebagainya. Nak cerita maknanya tuan-tuan semua, kalau mengikut apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala ni, orang istiqamah dalam kebajikan ni, maka insya-Allah itu di antara puncak ataupun sumber rezeki yang akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan semua kita boleh tengok dalam kehidupan kita hari orang biasa katakanlah, dia sentiasa duduk alik ke masjid apa semua, kadang-kadang kita tengok macam mana kehidupan dia nampak selesa, kan? Kesihatan dia apa semua kan. Itu nak ceritanya apa dia istiqamah kita tu adalah punca ataupun kunci kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua, antara punca rezeki ni yang disebut dalam dalam Al-Quran Karim, antaranya ialah melalui kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang tuan-tuan semua, kita ni menyebabkan rezeki kita bermasalah ni, antara puncanya kerana
kesilapan kita, kerana dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam riwayat mengatakan innal abda la yahrumur rizq bidzambi yusibuhu, riwayat Imam Ahmad. Ada riwayat mengatakan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ni tak bagi rezeki kepada manusia dengan sebab dosa yang dia lakukan. Sebab itulah tuan-tuan untuk mengelak daripada benda ni, Islam dia ajar apa dia ni, dia ajar supaya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyakkan istighfar kepada Allah taala, dan apabila kita dalam keadaan kita bersih, maka sanalah laluan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Saya sebelum saya pernah buat cerita kepada tuan-tuan semua lah, pernah berlaku kepada Imam Hasan Basri rahimahullahu taala. Basri ini antara tokoh ilmuwan Islam di kalangan tabi'in. Tuan-tuan semua di kalangan ulama dululah salafus soleh. Dia ni apabila dia menjadi rujuk kepada masyarakat. Betul ulama dulu oleh kerana kehebatan dia tuan-tuan semua menjadi rujuk kepada masyarakat. Segala masalah ke apa semua akan tupu kepada dia lah. Sebab keyakinan dia masyarakat kepada ilmu dia, keyakinan masyarakat kepada kehebatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah ni kadang-kadang orang ahli ilmu tak jadi rujuk kepada masyarakat. Sebab kadang-kadang orang tengok taklah mana pengaji tinggi tapi taklah mana, tak boleh nak pegang butir, dia kata tak. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kita nampak hebat dari segi pengajiannya, tapi tengok kepada peribadi, tengok kepada budaya hidup, rasa memang rasa apa tak berapa lawah, mereka macam itulah. Tapi tuan-tuan semua kita perhati kepada salafus salih, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia ada tempat rujuk manusia. Dan nakih ni saya nak buat satu cerita berkaitan dengan Hasan Basri rahimahullah taala. Saya dah bawa dah sebelum ni, tapi tak pasal balik. Hasan Basri tu tuan semua seorang tokoh yang begitu hebat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, kita kenal lah nama ni Hasan Basri, berkatanya Imam Basri sebagai Hasan Basri sebagainya. Dia tu semua apabila didatangi oleh beberapa orang yang bermasalah. Ada satu orang yang mari kerana kepakiran. Dia mari memang dia masalah kepakiran lah. Duit tak ada ke apa semua. Mari ngadu hari lagu mana ada ke kunci-kunci. Dia buat kerja dah. Tapi masih lagi apa dia dalam keadaan tidak stabil. Dia minta supaya Hasan Basri ini bagi tip atau bagi apa dipanggil, bagi penawaran kepada dia. Takut-takut di sana ada kaedah-kaedah yang dipermudahkan oleh Allah Taala untuk dapat rezeki. Hasan Basri tu semua dia cadang mudah. Dia kata gini, istighfar banyak. Dia kata gitu. Istighfar banyak kata dia. Kadang-kadang kita rasa ya Allah, kalau kita mikir gitu juga, apa istighfar? Kita duit tak ada, tiba-tiba diminta supaya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kawan tu pula, mari satu kampung jauh, dia kata kemarau pada dia ni kan, kemarau lagu mana kemarau ni. Sedangkan keperluan kepada air, kepada apa dia ni, pokok-pokok perlu kepada air, binatang dan sebagainya, kemarau. Untuk supaya apa dia gapo ke apa dia ni kunci ataupun kaedah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala mudah. Ada setengah pula mari dalam keadaan masalah berbagai-bagai lah. Cuma semua masalah mari tadi dia bagi satu tip yang perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit tak serupa belaka tapi penado belaka tu masalah. Kita buat sebelik dah. Apabila dia bagi jawapan gitu istighfar belaka, maka ada satu orang kata ya Syekh kata dia orang itu tak serupa penyakit itu. Tak serupa masalah. Kenapa kamu mari heran juga kenapa mari obat tula ya. Macam kita pergi hospital, kadang-kadang doktor ni pelik beri panado belaka. Kau ni sakit perut, kau ni sakit ke tu kata beri panado belaka. Dia pun mari rasa heran juga. Kenapa? Apakah rahsia di mana Imam Hasan Basri dia minta supaya perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri pun sebutlah dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara ila akhir ayat. Ayat tu tuan-tuan semua Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Apabila Nabi Nuh dakwah kaum dia, ajak kaum dia, kemudian ajak supaya istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar ni sebuah kapi itu maknanya dia kena beriman lah. Istighfar ni sebuah kita ni, kita kena bertaubat, kita kena minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Di mana dalam ayat ni tuan-tuan semua, faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh AS minta supaya dia istighfar kepada Allah Ta'ala sebab Tuhan ni Maha Pemurah. Kemudian apabila istighfar ni apa kesan dia? Yang beridikum apa dia ni dalam ayat yang belakang tu
Faqul tastaghfiru kana yursil sama alaikum, maka di sana Allah Taala akan turun hujan, sumber rezeki dan sebagainya. Maka berdasarkan kepada ayat inilah tuan semua Imam Hasan Basri, oleh kerana dia orang dekat dengan Tuhan, orang faham betul-betul, maka dia tengok pada ayat ni, bagi dia inilah penawar kepada rezeki, penawar kepada kemudahan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah melalui kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah itu tuan semua, astagfirullahalazim, gitu ialah. Cuma kalau boleh istighfar dalam bentuk istighfar yang insaf lah, bukan istighfar tapi masa sama celak mata astagfirullah tu tak ada apa tu. Banyaklah ni kadang-kadang demo ni dia jadi apa, dia ni agama jadi gitulah, segala main ni istighfar astagfirullah, tapi duk tengah nyanyi masa tu. Astagfirullah duk tengah nyanyi rock kadang-kadang kan. Astagfirullah masa tu duk berdepan maksiat. Ini tak betul lah. Astagfirullah yang kita bincang maknanya satu keinsafan yang benar-benar jujur daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar ucapan, bukan sekadar apa dia ni kata-kata, tapi ucapan itu lahir daripada hati yang insaf, hati yang nak kepada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara rahsia kita sakit kita bacalah tuan astagfirullahalazim. Tak kira kita nak baca panjang ke pendek boleh berlaku. Mudah-mudahan astagfirullah, 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 astagfirullah. Hatta Nabi sendiri pun tuan-tuan semua ajak kita. Nabi walaupun manusia yang tidak berdosa maksum, riwayat mengatakan Nabi juga istighfar setiap hari sama ada 70 kali ataupun 100 kali. Itu mana sebut dalam riwayat-riwayat yang dalam kitab-kitab hadis tuan semua. Itulah nak ceritanya. Kita rasa apa kaitannya dengan rezeki dengan istighfar. Tapi tuan-tuan semua kita kena ingatlah, apabila kita tak ada dosa ni, apabila dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan sayang pada masa tu. Apabila Tuhan sayang Tuhan ni, maka laluan kepada rahmat, laluan kepada keberkatan hidup, laluan kepada segala-galanya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kadang-kadang Nabi SAW ajar, dia ambil pucuk dia kita, kadang makan lah ya. Nabi dia ajar kadang-kadang satu benda tu ambil pucuk dia, gapo dia pucuk untuk dapat benda-benda gini. Ya, sebab tu kadang-kadang Nabi ajar benda-benda istighfar, kadang-kadang Nabi ajar minta keberkatan daripada Allah Taala, kadang-kadang Nabi ajar, kadang-kadang cek sepatah halal, kadang-kadang tak ada apa pun, tapi kalau kita perhati betul-betul semua dia adalah puncak kepada segala-galanya. Macam tadilah saya sebut istighfar, apabila manusia dosa dia tak ada, Allah Taala masa tu lah Tuhan kenal dia, masa tu Allah Taala redha dia, masa tu Allah Taala apa dia ni akan bagi segala-galanya. Apabila Tuhan redha nak sambil lah. Cuma kita nak situ sebenarnya. Ya, dalam kehidupan kita gitu kata Tuhan semua. Kalau kita puati dalam pejabat ke apa semua, kalau bos kita setuju, kaya mudah kita rasa. Tak, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bila orang besar setuju kita, bos memang minat kepada kita, maka di sana laluan untuk dapat kemudahan itu banyak. Apatah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan semua, apabila Tuhan redha kepada kita, Allah Taala ampun dosa kita dan sebagainya, maka itulah laluan untuk dapat rezeki dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, setelah daripada istighfar ni ialah al-infaq fi wujuhil birri, iaitu kita infak harta kita. Melalui infak, rezeki melalui infak. Kalau kita tengok segi zahir, kita bagi duit, rezeki mana habis duit kita kalau ke mana. Nah, kita tengok dia segi neraca zahir lah. Kita bagi ke orang tu kita rasa habis ya. Tapi tidak tu semua. Melalui kita berderma ke orang tu, dia adalah punca pada rezeki. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata jangan bimbanglah. Kita derma-derma ni tidak akan kurang harta kita. Ma naqasa madun min sadaqatin. Kata Nabi SAW, Nabi kata tidak ada kekurangan harta melalui kita sedekah. Cuba tengok tuan-tuan semua, syarikat ke atau peribadi yang banyak dia keluar zakat, dia keluar ke apa semua, tak ada apa-apa ke dana pun. Orang yang bakhil cuba tengok kan, dia tiba-tiba di isytihar muflis dan sebagainya. Banyak kita dengar macam tu kadang-kadang. Nah, tak pernah berlaku dalam masyarakat kita, syarikat yang jujur. Ia jual apa dia bagi infak, ia bagi derma kepada orang ke apa semua. Kita tak pernah dengar syarikat ni kadang-kadang dia kecundang tengah jalan, tak ada. Okay. Nak ceritanya tuan-tuan semua, melalui kita bagi semangat kepada orang itu adalah apa dia punca kepada apa dia ni dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya benda ni beza dengan kefahaman kita lah. Orang faham kebenaran macam saya sebut tadi lah. Orang faham kebenaran kita bagi tu kau habis kau lagu mana. Dia habis ya, tapi selia tak jaga gitu. Okay, kita bagi dalam Quran Allah Taala sebut fa huwa yukhlifu, Allah Taala akan ganti. Kan?
apa yang kita infak harta kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita pernah dengar tuan-tuan semua hadis yang sahih yang jadi amalan kita pada hari ini adalah derma pada waktu pagi. Riwayat mengatakan setiap pagi dua malaikat akan mari kemudian akan berdoa kepada dua golongan manusia. Setiap pagi tuan-tuan semua dia sebut macam itulah. Dia sebut macam itu setiap pagi dua malaikat akan mari kemudian akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu malaikat dia doa kepada orang yang sumbang harta, dia infak harta dia fi sabilillah. Gapo dia malaikat kata, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah bagilah apa dia ni, ya Allah bagilah apa dia ni, orang yang infak tu bagi ganti kepada dia. Maknanya dalam hadis tu jelas terus doa daripada malaikat. Minta apa yang kita habis 10 sen ke 20 sen ke seria ke setiap waktu pagi kita derma lillahi subhanahu wa ta'ala akan didoa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus saya confirm apabila malaikat doa ni insya-Allah benda tu pasti akan berlaku dalam kehidupan kita lah. Lepas tu ada rasa comel sangat amalan kita derma waktu pagi macam kita buat lah ni lah. Walaupun sikit tu semua insya-Allah ini adalah apa dia ni didoa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dikatakan macam tu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah bagilah ganti kepada orang yang derma pada masa tu. Kemudian satu lagi malaikat pula dia doa celaka kepada orang tak sederma. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah binasalah, rugilah kepada orang yang tidak infak harta dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya apa dia ni. Sebab tu dalam Islam banyak kadang-kadang kita dengar hadis-hadis Al-Quran ada gandaan kepada orang yang infak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kadang-kadang sampai 700 ganda dan sebagainya. Itu tuan-tuan semua nak ceritanya tidak akan apa-apa kedana lah. Di mana orang infak ni kalau apa yang kita bincang pada hari ni dia adalah punca kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan semua ada setengah orang Ustaz duit tak ada kata. Derma nak kata derma mana duit tak ada. Dia ajar derma pula kan. Kita kalau tak ada kita nak orang bolehnya tapi dia ajar derma. Bagilah sumbangan kepada orang. Kan. Sebab tuan-tuan semua ini bukan janji daripada kita tak ni. Bukan kata-kata orang biasa tak. Ini satu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana apa dia ni derma tu adalah punca untuk mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua di antara punca rezeki ni yang kita bincang pagi ni ialah melalui sifat takwa kita. Kita bina hidup kita berdasarkan kepada takwa. Takwa ni maknanya dia kita jaga. Kita jaga ataupun kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita supaya sentiasa takut pada Tuhan. Takut Tuhan dia tak macam takut hati macam saya sebutlah. Takut hati kita lari ke dia. Takut Tuhan maknanya kita makin dekat. Gapo yang Tuhan suruh kita buat, gapo Tuhan larang kita pakat tinggal belakang. Itu dia panggil takwa. Takwa ni tuan-tuan semua sebenarnya kita nak bincang semua. Penting tak penting takwa ni sehingga apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ittaqillah haitsuma kun. Di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semualah ittaqillah haitsuma kun, takutlah kepada Allah taala di mana saja kamu berada. Kemudian dalam peperangan begitu juga Nabi sebelum Nabi apa dia ni atas bala tentera dan pergi jihad mana-mana sekali, maka di antara pesanan banyak-banyak itu adalah pesanan supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Jumaat begitu juga takmir masa khutbah baca ittaqillah kita tidur tu masalah lain. Nak ceritanya apa dia ni pesannya supaya kita. Gapo dia tu semua dalam masalah kita bincang rezeki ni dan takwa kalau kita bincang takwa banyak benar sebenarnya kemudahan Tuhan akan bagi. Tapi dalam pembicaraan kita pada hari ialah takwa ni punca rezeki ni Tuhan sebut dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala sebut di sini tuan-tuan semua. Kita yakin bila Tuhan sebut ni memang bagi sengotilah. Kalau Muhammad soleh sebut tu boleh jadi jodoh ke tak kan. Tapi apabila Tuhan sebut ni bagi orang beriman lah kan. Dia tidak sangsi lagi. Ini adalah satu benda yang betul Tuhan. Ya, Tuhan tahu segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah Taala tak akan buka untuk dia kemudian tak akan bagi rezeki kepada dia. Tanpa suka-suka Tuhan akan bagi rezeki dia. Kan? Inilah tuan-tuan semua antara janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ialah apa ni takwa ni adalah sebahagian daripada punca rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah kita diajar semua supaya takwa ni memang kena jaga semua dah. Bukan hanya takwa depan orang dak, kita nak takwa dalam semua keadaan. Di mana yang kita bincang pada minggu lepas lah. Dia 3 perkara yang saya bincang pada minggu lepas. Di antara benda yang dikatakan berjayanya manusia ni adalah sifat yang 3 tu adalah sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita panggil takut Tuhan dalam semua keadaan. Itulah tuan-tuan semua di antara punca kejayaan yang kita bincang pada pagi ni ialah sebahagian daripada pintu rezeki adalah melalui takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah birrul walidain wasilatur rahim. Di antara tuan-tuan semua yang dikatakan punca rezeki ialah buat baik pada orang tua. Kadang-kadang learning masalah juga, kadang-kadang kita tengok tak cara mana orang tua gitu ialah boleh duit kadang-kadang habis gitu kadang-kadang. Ada kaitan tu masalah buat baik dengan orang tua dengan rezeki rupa-rupanya. Buat baik dengan orang tua kemudian hubung silaturahim. Ini semua tuan-tuan semua dijelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah sebagai satu punca daripada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kembali kepada saya bincang tadi lah, kenapa sebenarnya apa sampai begitunya, apa kaitan masalah rezekinya? Sebab kita buat benda-benda yang Tuhan suka. Kita buat benda-benda yang Tuhan suka ni tuan-tuan semua adalah pintu kepada segala kebaikan lah. Tambah-tambah orang tua kita pula, orang tua kita banyak berjasa kepada kita lah. Banyak orang tua kita berjasa kita, maka jasa dia kita kena jasa dia, kita buat baik ke dia. Rupa-rupanya dalam hadis mengatakan dia adalah sebahagian daripada punca rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa an yunsa'alahu fi atharihi falasir rahimah. Kita dah bincang hadis ni tuan-tuan semua, di mana Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya diluaskan rezeki pada dia. Nabi kata ni, satu kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa-siapa yang nak supaya rezeki dia diluaskan. Ni kita ni panduan daripada Nabi, ini bukan daripada orang tua ni tak. Kita kadang-kadang cari bagaimana kita nak kerusuh ke apa semua, bagaimana nak cari rezeki, tapi kadang-kadang kita tinggal barang-barang gini. Tak apalah, kerusuh lah bagaimana keadaan untuk cari rezeki. Tapi dalam masa sama kita jangan lupa tip yang diajar ataupun kunci yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mendapat rezeki. Kita gabung dalam 2 perkara tuan-tuan semua. Sungguh buat kerja ataupun keadaan kita belajar, dan masa sama cuba kita tengok bagaimana panduan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hadis ni apa dia kata? Wa man sarrahu an yubsata lahu rizquhu. Siapa-siapa yang nak supaya rezeki dia diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut siapa-siapa, tak kira siapalah. Tak lebar kau tak lebar. Nabi kata man, siapa-siapa yang nak supaya Allah Ta'ala luas rezeki kepada dia. Yang kedua, wa ayyun sa'alahu fi asarih, diberi keberkatan dalam hidup dia. 2 perkara lah. Dalam hadis ni memang benar perlu dalam kehidupan kita. Pertama sekali rezeki untuk melangsungkan kehidupan kita. Yang kedua, rezeki yang kita dapat tu kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata siapa-siapa nak supaya rezeki dia diluaskan, kemudian umur dia diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falasir rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata kepada dia, Nabi kata hendaklah dia sambung silaturahim, antaranya buat baik pada orang tua atau berapat dengan waris-waris. Gitulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Rupa-rupanya kebaikan kita buat kepada orang tua, orang berjasa kepada kita, rupa-rupanya laluan untuk dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua ialah melalui kita buat baik pada orang-orang miskin. Sebab itulah kalau orang punca rezeki juga melalui kita buat baik pada orang-orang miskin. Orang-orang yang lemah, orang yang terlantar dalam masyarakat kita tolong. Sebab itulah mana-mana masyarakat, mana-mana pemerintah kagak cakna ke orang miskin, cakna kepada orang-orang masalah, insya-Allah akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Nabi kata kamu akan diberi kemenangan, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang-orang lemah-lemah di kalangan kamu.
bantuan kita pada dia orang. Kita tolong orang lemah, orang miskin tu semua. Kadang-kadang orang miskin ni apabila doa ke apa semua tak tapak dah. Kan? Dia dengan sebab kita baik ke dia doa kita dan sebagainya, maka insya-Allah kalau mereka berasal kepada hadis ni Tuhan kata kemenangan ke atau rezekinya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa dia orang sebagainya. Itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni jelas kepada kita, maknanya sikap kita, cakna kita kepada masyarakat yang terlantar ni, tak sama ada orang miskin ke anak yatim ke apa semua, kalau mengikut dalam hadis ni adalah apa dia punca kepada rezeki akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pula ialah tuan-tuan semua ialah apa dia ni melalui kita tumpuan kita beribadat, hati kita ikhlas, hati kita khusyuk dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadat dan kadang khusyuk, rupa-rupanya tumpuan kita ibadat, khusyuk hati kita, dia juga punca pada rezeki. Kita semaya molek, bukan hanya sekadar nak lepas batuk tangga, bukan hanya sekadar nak tunjuk kita semaya dak, tapi semaya dia memang betul-betul tu jaga. Macam mana yang kita dah baca dalam Quran kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khushu'un. Tak kiralah bab semaya ke bab gapo semua ko, kalau dia buat ibadat dia bagi tumpuan sungguh. Antara tumpuan dia adalah hati dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan Allah taala sebut dalam hadis kursi ni, ya bani adam tafarraq li ibadati amla qalbak min ghinan, atau kama qala sallallahu atau kama qala. Dalam hadis ni katanya Allah taala sebut kepada apa dia ni, Allah Subhanahu wa taala sebut panggil anak Adam, wahai manusia semua, Nabi Allah taala kata bagi tumpuanlah ibadat kepada aku. Tuhan kata kan, bagi tumpuanlah, caknalah, sungguhlah ibadat kepada aku, Allah taala akan capai kekayaan dalam hati-hati kamu. Ini adalah hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tuan-tuan semua, ada antara punca rezeki lah melalui perkahwinan. Kita rasa Allah, orang takut tak usah kahwin belaka lah ni. Tak. Selan ni kan tak boleh kahwin sak duit tak ada, dia kata kan. Cuba tengok tuan-tuan dalam pengalaman hidup kita kan. Tak apabila kahwin kadang-kadang punca rezeki tu mari dah. Kita sebenarnya belum lagi ni bukan saya yang kata ni tuan-tuan semua, ada Quran sebut ni. Dah sebut apa dia ni, apa dia ni, in takunu fuqara yughnikumullah. Kan? Maknanya Allah Taala dia sarankan supaya kahwin lah. Kan? Kemudian kalau kamu miskin katanya Allah SWT, Tuhan akan kaya kamu. Cuba tengok tu semua orang kahwin, kita tiba ada berdapat kerja, mula tak ada kerja kalau pun kan. Tengok puncak rezeki kita ada. Pengalaman kita masing-masing gitulah. Ya dulu masa kahwin kadang-kadang tak ada gapo pun kadang-kadang. Bagi mikir lagu mana nak kahwin. Tapi bila kahwin tiba-tiba Allah Taala buka ada kerja situ, ada kerja sini. Lepas tu nak boleh anak lagu mana pula kita. Tiba-tiba lepas tu naik pakak pula. Okay, tahun depan naik pula ke sebagainya. Ini ceritanya punca pada rezeki. Okay. Sebab itulah tuan-tuan semua, orang lain ni kadang-kadang kita orang muda lah ni, dia tak berani mana, dia mikir, dia ingat apa dia rezeki daripada dia, boleh jadi gitu kot. Sebab tu banyak kita dengar kadang-kadang kan, umur tu sampai dah, kadang sampai 30 dah kadang-kadang umur. Dah, apa tak saya kahwin kan, tak ada duit lagi usah weh. Dia kata nak cari duit jadi kaya, tak kaya seumur dah kita ni. Anak cerita tu semua saran ni daripada Allah Subhanahu wa taala ni, maknanya kalau kamu miskin, in takunu fuqara, kalau kamu ni miskin, insya-Allah akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perkahwinan. Sebab itulah tuan-tuan semua kita kena didiklah masyarakat kita ni kan, jangan hanya sekadar apa dia ni nak mikir kebenaran kita panggil kan. Kita kena ingat maknanya apa yang Tuhan suruh yang kita buat tu, insya-Allah ada di sana pulangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam perkahwinan lah. Saya sebut tadi memang jelas tuan-tuan semua kan. Kita orang nak kahwin boleh pera orang kadang-kadang mikir. Mula-mula nak pera bini boleh pera ke tak, tapi tengok-tengok ada rupanya. Lepas tu boleh anak boleh pera ke anak, tiba-tiba ada seorang, dua orang, sampai 30 orang kadang-kadang kan. Pada tak ngaji orang isteri pun duk kapur, tapi boleh hantar anak 30 orang boleh jadi orang belaka. Ini semua adalah rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua di antara punca rezeki. Kemudian saya nak sebut sikit perkara pada hari ini ialah sebab-sebab kepada kurangnya berkat dalam masalah rezeki ni. Secara ringkas tuan-tuan semua, rezeki ni tidak berkat ni dia ada sebab-sebab dia lah. Berkat rezeki ni kita nak. Kadang-kadang ada semua orang tu gaji, nak boleh gaji tu dah habis dah bila tengah jalan.
Tak suka-suka tu kata punuh lah apa mari habis kadang-kadang tak ada apa habis kan. Ada setengah kadang-kadang Tuhan bagi rezeki sikit tapi dia banyak dia boleh pergi. Rezeki tak banyak tapi boleh didik anak jadi orang dan sebagainya kan. Sebab itulah dalam keberkatan ni kita berusaha semua. Hatta macam saya sebut semua lah dalam semaya subuh kita barik lana fi ma atait, minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sini tu sampai saya akan sebut cara ringkasnya tuan-tuan semua ialah gapo dia di antara punca kepada kekurangan dan keberkatan rezeki ni. Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah kurangnya takwa kepada Allah Taala. Kita dah harap kita ya hebat. Okey. Cuba tengok orang kerja kuat kadang-kadang semaya bedak, tengok tak kaya pun kadang susah lebih pada orang itu kadang-kadang. Okey, dia kuat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok kadang-kadang semua orang tak Allah lah kerja siap malas, semaya bedak tak ada kan, tapi tak ke mana juga. Okey. Tengok-tengok pun buta orang tu buta orang ni kadang-kadang tidak berkat dalam kehidupan apa dia ni bicara rezeki dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah tidak berdoa dengan Tuhan lah. Dia ingat dia yang segala-galanya. Sebab itulah kembali kepada apa yang kita bincang pada pagi kita semua, lagu mana pun tak boleh dah. Kita lagu-lagu mana pun kita yakin apa yang berlaku depan kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita usaha tapi masa sama ialah kita tawakal ataupun kita doa kepada Tuhan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah berazam usaha sungguh gapo semua, maka benda yang tak boleh lari ialah takwa ataupun doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut yang ketiga pula ialah putus hubungan silaturahim. Okey. Dia ada ingat ke tak cara kepada ayah, tak cara kepada keluarga ni duk kerja boleh banyak duit kadang-kadang dia ingat gitu. Okey. Tiba-tiba maknanya rupa-rupa tidak ada keberkatan. Saya pernah jumpa satu orang tuan-tuan semua yang mana hidup dia memang teruk lah. Nampak pelik kehidupan dia. Dia ngaji tinggi. Siapa peringkat yang saya pernah sebut sebelum ni, siapa kata-kata sebab teruk sangat dia orang tua dia. Siapa muk dia kata jangan jamu mayat dia. Siapa gitu muk nak marah sangat ke dia kata-kata. Okey. Akhir sekali maknanya gitu jelah. Walaupun dia ngaji tinggi apa-apa tapi dapat kehidupan dia taklah mana. Ceritanya kuat keberkatan. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua ialah al-imsak anis sadaqah. Bakhil. Tak minat bersedekah. Kan? Orang tak minat bersedekah ni juga adalah punca kepada kurangnya berkat. Dan akhir sekali pula ialah malah. Malah ni jelas lah. Kan? Malah ni jelas memang punca kepada tidak adanya keberkatan dalam hidup. Gitulah tuan-tuan semua lebih kurang apa yang kita bincang pada pagi ni tentang macam mana Islam dia ajar kaedah-kaedah untuk dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bincang juga bagaimana sebab-sebab yang menyebabkan kita ni tidak ada keberkatan dalam kehidupan kita. Sama-sama lah kita pakai usaha dan sama-sama lah kita cuba mengelak diri kita daripada benda-benda yang boleh menghilangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Moga-moga kita dapat menguruskan kehidupan kita dengan baik, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekatlah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka